Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bertemu walaupun agak lewat. Kita akan membahaskan dengan ringkas lah, dan Alhamdulillah ada sempat lah susun sikit slide ni, walaupun tak kita kata tak lah, rasanya dalam bau sebenarnya buat tu dalam tengah hari tadi buat slide ni, jadi agak kita kata agak kelam kabut dan tak tersusun sebenarnya. Tetapi anda sempat lah, kira malam ni anda nak, sebenarnya ada dua sesi sebenarnya. Satu sesi pukul 9 dekat Media Sunnah, page Media Sunnah, Zoom, Media Sunnah dengan YouTube Media Sunnah pukul 9. Jadi sebab itulah kita anjakkan awal kelas ni. Memang waktu anda hari Jumaat ni sepatutnya pukul 9, selalunya kelas pukul 9, kuliah pukul 9. Jadi kita letakkan pukul 8 sebab kita nak bagi laluan untuk daurah khas untuk bacaan kitab Aidun Nasara oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi sekejap pukul 9 sekejap kita bertukar platform insya-Allah. Jadi untuk malam ni insya-Allah ana bukanlah nak buat pembentangan ke apa, tapi kebetulan setting ni boleh share dekat Facebook ni. Selalu kita tak boleh nak share. Anda pun baru tahu macam mana nak share slide ni. Jadi tajuk kita malam ni iaitu paganisme dalam ajaran Nasrani. Baik. Jadi sebenarnya tajuk ni anda dapat sebenarnya tajuk ni dah lama dalam simpanan anda, dan kira kita kata dah jadi orang panggil kita, bila kita simpan tajuk tu lama-lama, ada maklumat-maklumat yang kita kumpul tu kita nak kena refresh lah. So anda sendiri nak kena refresh benda tu. So sebenarnya antara rujukan utama anda berkenaan dengan tajuk ini adalah kitab Al-Usul Al-Wathaniyah Lil Masihiyah oleh 3 orang penulis di kalangan pengkaji adian, yang mereka adalah bukan Islam, tetapi penting penyaksian ataupun pengakuan mereka ataupun kajian mereka tu sangat penting, kerana kita dapat lihat bagaimana mereka ini dalam kajian mereka tidak, kita kata mereka bukan Islam, mereka yang mengkaji. Jadi kalau kita dengar mungkin kajian tu kalau datang daripada orang Islam, mungkin orang akan petikai kan, sebab kita kata isu ni berkenaan dengan isu ajaran Nasrani, ajaran Kristian. Baik, jadi sebab itu 3 penulis ini, iaitulah Andrea Knighton ataupun Knighton, Edgar Wynne dengan Carl Gustav Jung, Yunang ataupun Jung. Anda pun tak tahu sebutan, tak pasti sebutan dia yang betul, tapi anda baca dalam bahasa Arab lah. Kalau kita lihat kitab ini ada lebih kurang dalam 200 muka surat, Al-Usulul Wathaniyah Lil Masihiyah. Jadi kitab ni sangat bagus lah kalau bagi pengkaji adian.
Mereka nak tahu bagaimana prinsip-prinsip paganisme yang telah menyelusup masuk ataupun yang telah kita kata telah masuk ke dalam ajaran Nasrani. Baik. Jadi apa benda paganisme ni kan? Apa benda paganisme ni? Kita dah sebut paganisme ni apa? Pagan. So kalau kita buka dalam apa dia asal paganisme ini dari sudut bahasa, so dia pagan ni dia daripada Latin lah. Dia daripada kalimah Latin iaitulah paganus, ataupun pagan. Kalau kita sebut pagan kan, paganus atau paganus. So kalau kita tengok dia punya etimologi dia, paganus ni dia daripada, kalau kita tengok pagus, iaitu dia medieval Latin, medieval Latin, yang ini merujuk kepada village, area outside of a city, perkampungan lah, countryside, pedalaman, rural community, country of rural people, district, province, region, canton. So itu asal bahasanya pagus kan. Maksudnya dia daripada perkataan, daripada root word dia, daripada pagus ataupun pagus. Kemudian dia extend jadi paganus. So paganus ni dari sudut bahasa maksudnya rustic, unlearned, civil ataupun atau civilian, villager, countryman, hidden. Hidden ni maksudnya dia tak mengamalkan agama. Ataupun kita boleh kata dari sudut unlearned ni, dari sudut istilah kita jahiliah lah, senang. So kita tak payah pening-pening pun sebenarnya kan. Pagan ni dalam bahasa kita, dalam bahasa istilah dia dalam bahasa Arab disebut wathaniyah. So wathaniyah ni kita kata dia merujuk kepada keberhalaan, apa-apa sahaja budaya ataupun adat agama yang asasnya adalah keberhalaan, idealistik, ataupun kita kata yang tertumpu kepada penyembahan berhala, ataupun pengagungan berhala, nenek moyang dan sebagainya. Baik, itu sedikit lah tentang dari sudut bahasa ni. So Hana pun sempatlah tengok dari sudut dia punya root word tu. Baik, kita nak tengok dia punya maksud dia tu. Paganisme ni maksud dia apa? Baik, dari sudut istilah, a religion that worships many gods, especially a religion that existed before the main world religions. So dia kita kata nature beliefs were common in every variety of ancient paganism. So kita dia adalah satu agama lah. Ini kalau kita tengok dalam Cambridge dictionary pun sebut. Maksudnya dia akan tertumpu pada istilah religion. So agama lah, agama, din, praktikal, pengamalan, dan juga kepercayaan, keyakinan yang menyembah banyak Tuhan. Itu biasa. Kemudian kalau kita tengok dalam Century Dictionary 1857, so ni yang lama lah. So istilah ni ditakrifkan dengan apa? Pagan and hidden, primarily the same in meaning. Hidden ni merujuk kepada apa-apa sahaja yang tidak ada petunjuk agama, yang tidak mengikut petunjuk agama, disebut hidden lah. Maksudnya yang kita kata yang terkeluar daripada daripada prinsip moral ataupun prinsip agama. Sebab itu sebahagian pengkaji menyatakan merujuk pagan ini merujuk kepada selain daripada agama Kristian dengan juga Yahudi. Maksudnya agama penyembah berhala. Senang cerita, hidden ataupun kalimah pagan ni merujuk kepada apa? Musyrikin lah, syirik, wathaniyah. So dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fajtanibu rijsa minal awthan, wajtanibu qawla zur, fajtanibu rijsa minal awthan. Al-awthan itu kita kata salah satu daripada maksud ataupun salah satu part penting dalam kita kata istilah paganisme ni, iaitulah keberhalaan. So dikata di sini, but pagan is sometimes
Dia kata sini pagan and heathen are primarily the same in meaning. So dia sama dari sudut kedua-duanya adalah jauh daripada agama, ada petunjuk agama. But pagan is sometimes distinctively applied to those nation that. Tapi pagan ni dia lebih merujuk kepada sesebuah bangsa punya kepercayaan. Walaupun dikata sini worshipping false gods more cultivated as the Greeks and Romans. So dia lebih kalau istilah pagan ni, apa beza pagan dengan heathen? Pagan ni dia lebih menjurus kepada agama-agama yang ada civilized. Dia ada dia punya tamadun sendiri, contoh macam Greeks, Rome, Yunani kan, kemudian Egypt, Mesir, Babylon. So dia itu lebih pada apa? Pagan ni dia civilized, tetapi dia kita kata apa? Worshipping false gods lah. So dia menyembah Tuhan yang tak betul lah, maksudnya menyembah berhala, ataupun mensyirikkan Allah lah. Kita dalam istilah kita mensyirikkan Allah iaitulah kita kata meyakini bahawasanya Tuhan itu kita kata mempunyai banyak entiti, tidak terhad kepada satu. So maksudnya dia menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata dia punya perbezaan antara istilah pagan dengan heathen. Baik. Jadi and heathen to uncivilized, idolaters. So bila sebut heathen pula, dia adalah merujuk kepada uncivilized. Maksudnya dia kita kata yang tak ada civilization. So dia yang tidak bertamadun lah. So maksudnya dia macam agama-agama barbarian. So bila kita dalam bahasa kita kata agama kuno yang banyak tersebar di pedalaman. Kalau dalam konteks orang Arab, maksudnya Badui lah, orang Arab Badui. Pedalaman macam as the tribes of Africa. Macam kita animisme yang ada di kalangan orang asli. Jadi itu merujuk kepada heathen. Heathen ni dia uncivilized, dia tak ada tamadun sendiri. Maksudnya dia lebih fokus pada agama paganisme juga. Tapi dia tak disebutkan paganisme. Kalau kita nak bezakan, dia pagan juga, tetapi kalau kita nak tengok perbezaan antara pagan dengan heathen ni, maka itu beza dia. Beza dia uncivilized dengan civilized. Kita kena faham. So heathen ni dia merujuk kepada apa sahaja yang uncivilized. So yang duduk di kampung, orang asli, tribes yang ada di Afrika sebenarnya. Okey, kat sini ana nak highlightkan sini dia punya takrifan ni menarik ni. Muhammadan is not counted a pagan, much less a heathen. So dalam agama Islam, so Muhammadan ni istilah dia orang merujuk kepada kita lah, orang yang ikut Nabi Muhammad, iaitulah orang Islam. Maka kita tak nampak ada perbezaan antara pagan dengan heathen ni, melainkan sama saja. Kedua-duanya adalah syirik. Kedua-duanya adalah menafikan keesaan Allah, menafikan tauhid. Jadi itu kita kata maksud pagan dengan heathen. So tapi kita nak fokus sekarang ni paganisme lah. Istilah ni memang dah menjadi penggunaan yang meluas, dan juga telah diterima pakai oleh para pengkaji perbandingan agama, pendakwah, pengkaji Islam, menggunakan untuk merujuk, even pengkaji Kristian sekalipun mereka menggunakan istilah paganisme. Sebab kalau kita tengok dalam Bible sendiri, ada lebih kurang 39 verses ataupun 39 ayat, 39 ayat yang menjelaskan tentang pagan. So mungkin anda tak sempat nak quote dekat sini semuanya, tetapi ada 39. 39. Sebab kita nak ringkas kan. So kalau anda nak quote satu-satu banyak. So anda tak sempat nak quote tadi, tapi anda check tadi ada 39 tempat. Baik, dalam Bible saja digunakan perkataan paganisme, pagan. Bukan dia tak gunakan perkataan pagan. Kalau kita search pagan memang takkan jumpa. Cuma ada satu saja dalam translation yang di translate tak salah dalam
New Testament, itulah apa dia surat Paul kepada tak salah dalam Book of Ephesus, tak salah, disebutkan dengan jelas lafaz kalimah pagan itu, translation lah. Tetapi 39 tempat tu dia merujuk kepada konten ataupun madmun paganisme itu. Contohnya seperti apa? Penyembahan berhala. Itu yang paling jelas lah. So penyembahan berhala, kemudian minum arak, semua perkara yang bersifat jahiliah dalam agama kita, jahiliah, itulah paganisme. Maksudnya dia adalah maksud yang senang kita nak faham paganisme ni apa. Paganisme ni kalau dalam istilah kita disebut wathaniyah, tapi kita nak faham apa lagi, jahiliah, yang lebih dominan dalam apa kita kata hal tersebut adalah penyembahan berhala lah. Sebab itu dinisbahkan kepada wathaniyah. Wathaniyah. Dalam hadis Nabi SAW dalam Muwatta Imam Malik, Nabi SAW menggunakan lafaz wathan bila Nabi SAW doa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai wathan, yakni berhala yang disembah. Jadi itu kita kata secara umumnya maksud paganisme. So paganisme ni kita kata dia memang adalah satu agama, satu pegangan ajaran agama yang kita kata dia telah kita kata tersebar di dalam tamadun-tamadun sebelum tamadun Kristian sekalipun, sebelum kelahiran Nabi Isa, sebelum kewujudan agama Kristian sekalipun, dan sebelum kedatangan Islam. So kita boleh, kalau kita nak letakkan paganisme ni dalam garis masa, maksudnya kita kata dia selepas Nabi Nuh AS diutuskan, sudah ada kita kata benda tu dah start, paganisme ni dah start. Dalam surah Nuh, kita boleh buka dalam surah Nuh, cerita macam mana wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Iaitulah perkataan kaum Nuh yang mereka telah mewasiatkan atau telah memberikan pesanan kepada kaum mereka supaya jangan meninggalkan penyembahan berhala mereka, iaitulah wadda, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. So ini kita kata dalam Al-Quran sendiri dah ada sebenarnya. Kalau kita nak tengok usul wathaniyah ataupun usul akar-akar paganisme ni, dah memang Allah Ta'ala dah sebut lama dah dalam Quran, berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh AS untuk meruntuhkan paganisme, penyembahan berhala dan apa yang berkait dengannya. Sebab itu kita kena faham paganisme ni bukan semata-mata penyembahan berhala, tetapi penyembahan berhala itu adalah dia punya main theme ataupun tema utama dia, ataupun kita boleh kata prinsip asas dia. Kerana kejahatan-kejahatan yang berlaku setelah itu, ataupun perkara-perkara buruk yang berlaku selain daripada melibatkan akidah dan tauhid, seperti maksiat, minum arak, pembunuhan, perzinaan dan sebagainya, semuanya akan berlegar pada punca tersebut, sebagaimana yang ditahqiq oleh ulama ahli sunnati wal jamaah seperti al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada sentuh panjang dalam kitabnya Ighathatul Lahfan dalam memberikan penjelasan berkenaan dengan apa hubung kait antara dosa zina, dosa liwat, dosa minum arak, dosa yang berkait dengan fahisyah, perkara keji, dengan tauhid, dengan rosaknya tauhid. So kita kena rajin sikitlah, kita kena mengaji lah, kita kena menuntut ilmu untuk dapatkan kefahaman yang lebih jitu berkenaan dengan apa kaitan paganisme dengan kita kata kerosakan yang lain. Baik. Jadi poinnya di sini, paganisme ni dia adalah satu agama lah, kita kata agama syirik, agama yang kita kira macam mana sekali bentuk pegangan agama. Yang pertama sekali, ciri-ciri yang paling menonjol adalah dia meruntuhkan tauhid. Dia merobohkan tauhid, meruntuhkan konsep keesaan kepada Allah SWT, konsep tauhid. Sama ada tauhid dalam ibadah, tauhid asma' wa sifat, dan tauhid dan tauhid rububiyah.
Tiga-tiga tu maksudnya merangkumi. Sebab tu kalau kita tengok balik, ini yang lebih tepat. So kita jangan terkeliru dengan orang hari ni yang dia kalut, dia bincang tentang istilah bahasa tadi. So dia pusing-pusing istilah bahasa. Dia nak kata paganisme ni bukan agama. So ini orang yang sangat-sangat keliru, dan kita tak payah tengok pun perbahasan dia orang, buang masa. Sebab memang dah diterima oleh seluruh pengkaji perbandingan agama dan pengkaji Islam, perbandingan agama Kristian, Yahudi dan sebagainya. Maka paganisme ni memang dah diterima sebagai satu istilah merujuk kepada religion, agama, pegangan agama that worships many gods. Itu je kan. Sebab tu especially a religion that existed before the main world religion, sebelum Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Baik, itu dari sudut, kita kata dari sudut istilah dia. Sebab tu Ana nak share yang takrif yang datang dari Century Dictionary ni tahun 1897. So dikeluarkan, dia kata Muhammadan is not counted a pagan, much less a heathen. So sama je, kita lebih kurang dengan heathen. Maksudnya kita kata satu pegangan agama yang berpaling daripada kita kata mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tauhid lah, berpaling daripada tauhid. Baik, kemudian kita nak tengok maksud Nasrani. Sebab kita bincang tajuk kita paganisme dalam ajaran Nasrani. Baik, Nasrani ni dikatakan ia adalah nisbah kepada Nasraniyah. Merujuk kepada kampung tempat Nabi Isa AS membesar. Dia bukan dilahirkan di Bethlehem. So Nasraniyah ataupun Nasara ataupun disebut Nazareth, Nasuriah ataupun Nasirah dalam bahasa Arab, Nazareth, dia adalah apa, kita kata merujuk kepada nama kampung. So dia sekarang ni lebih kurang dalam 100 km daripada di northern Israel sekarang. Jadi bahagian utara Israel. Boleh Google lah, boleh Google Map ataupun Google Earth ke, boleh tengok dia penjarak Nazareth ini northern Israel. So jarak dia lebih kurang 1 lebih kilometer daripada Jerusalem dan juga daripada Bethlehem. Baik, jadi first dia kata dia merujuk kepada kampung tempat Nabi Isa membesar dan Nabi Isa menetap. Baik, ada juga pengkaji yang berpendapat Nazoraios ataupun Nazoraios dalam terjemahan Greek Aramaik bermaksud sumpah ataupun nazar ataupun baiat janji setia. Nazir, dia sebut Nazir. Dan Nazarin merujuk kepada pengikut Nabi Isa AS yang berjanji setia untuk mentaati, menolong, membela dan mempertahankan Nabi Isa AS. Yang mempertahankan Nabi Isa AS. Baik, ini satu pendapat. Ana lebih condong pada pendapat ni sebab dia ada, kita kata asas dia agak, kita kata kukuh, sebab dia didokong oleh ayat dalam Al-Quran lah kan. Iaitulah ayat dalam surah Saf ayat 14. Kita baca apa? Dalam surah Saf ayat 14, bila Nabi Isa alaihi salam menyebutkan berkenaan dengan Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim wa fa asbahu zahirin. Baik. Jadi ayat dalam surah As-Saff ayat 14, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, jadilah kalian ansarullah, pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, sebagaimana kata Isa ibn Maryam kepada hawariyin. Man ansari ilallah, siapakah yang nak menjadi pembantu-pembantu aku, pembantu-pembantu agama Allah, di atas jalan Allah, membela agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, maka kata hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah pembantu dan pembela agama Allah. So ni nas daripada Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala sebut dengan dalam Al-Quran. So kita kena yakin, maksudnya memang berlaku satu ucapan baiat, ucapan taat setia, ucapan, bukan setakat ucapan, bahkan ucapan yang kita kata sumpah, dan juga ucapan bai'ah, sebagaimana Ansar
yang berbai'ah kepada Nabi SAW. Sebagaimana Muhajirin dan Ansar. Sebagaimana Ansar yang berbai'ah untuk membela Nabi SAW. Ya, maksudnya mereka berbai'ah untuk membantu dan juga membela agama Islam. Maka itu jugalah berlaku dalam di kalangan pengikut Nabi Isa AS, Hawariyun. Mereka dinaskan di dalam Al-Quran, Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Kami adalah pembela, pembantu agama Allah. Kami akan mempertahankan kamu, akan membela kamu. Ini membela agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebab itu kita kata dia tak bertentangan lah. So kalau ada, maksudnya pendapat ni, kalau kita tengok dia tak ada kontradik lah. Maksudnya ada yang kata nama tempat tak kontradik lah dengan Nazarin, merujuk kepada pengikut Nabi Isa yang mereka berjanji setia, berbaiat, bersumpah setia untuk mempertahankan Nabi Isa AS, dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Isa, itulah agama Tauhid, agama Islam dan agama Tauhid. Baik, jadi itu satu perkara yang kita perlu faham. Baik, pengkaji Islam pula mendefinisikan Nasrani sebagai mereka yang mendakwa mengikuti Nabi Isa AS. So dalam Al-Quran dan Sunnah mereka disebut sebagai Ahlul Kitab, Nasrani, Hawariyun dan Ahli Injil. Baik, jadi ini berkenaan dengan kita kata apa? Berkenaan dengan maksud Nasrani. So maksud Nasrani ni simple lah, kita kata orang yang mendakwa mereka mengikut Nabi Isa AS. Cuma kalau kita tengok sebahagian pengkaji, mereka membahagikan kepada dua. Nasrani ni ada dua bahagian. So Nasrani yang pertama, Nasrani yang betul-betul mengikut Nabi Isa AS, iaitulah periodnya, timeline-nya, iaitulah sebelum berlakunya perubahan, tahrif dalam ajaran Nasrani. Itulah mereka yang Hawariyun, mereka yang mengikut Nabi Isa AS. Maka mereka ini dalam kategori yang pertama, yang betul-betul pengikut Nabi Isa. Yang kedua adalah Nasrani yang dari sudut history. Kita kata dari sudut sejarah. Maksudnya dari sudut sejarah, maksudnya merujuk kepada pengikut yang mendakwa mereka mengikut Nabi Isa, tetapi telah berlaku perubahan-perubahan, telah berlaku kita kata perubahan yang mendasar dalam akidahnya, dalam prinsip dan juga apa dia, pegangan utama di ajaran Nasrani itu sendiri. Baik, kalau kita yang apa yang kita nak refer ataupun kita nak rujuk dalam kuliah kita yang ringkas malam ni, iaitulah apa, dalam kategori kedua, iaitu Nasrani dari sudut sejarah. Iaitu apa, Nasrani yang kita kena tengok dia punya perubahan. Kita kena tengok dia punya timeline tu, bila dia berubah dan masa bila dia, apa faktor yang menyebabkan dia berubah, apa yang menyebabkan dia berubah daripada asalnya ajaran tauhid menjadi pagan, menjadi pagan. So sebab itu kita kena faham. Baik, jadi itu istilah Nasrani lah. So kita nak refer pada Nasrani yang pada bahagian yang kedua, iaitulah Nasrani yang telah mengalami perubahan-perubahan, antaranya dengan menyusup masuknya unsur-unsur ataupun ajaran paganisme di dalam ajaran ini. Yang ni yang fokus kita. Adapun Nasrani yang tetap di atas ajaran Nabi Isa AS, yang Allah Ta'ala sebut mereka sebagai Hawariyun, mereka sebagai Ahlul Injil, mereka sebagai Ahlul Kitab yang betul-betul beriman, maka itu kita kata bukan, kita tak nak sentuh yang tu kan. Itu mungkin kita akan sentuh pada sesi yang lain lah, insya-Allah. Baik. Kemudian kita nak tengok yang berikutnya, ringkas berkenaan dengan ajaran Nabi Isa AS sebelum diubah. Baik, apa intipati ajaran Nabi Isa AS? So kalau kita nak, kalau orang Kristian tanya kita, apa intipati ajaran Nabi Isa AS, kita nak jawab apa? Jawapan dia kita kata, kita rujuk pada surah Ali Imran ayat 45 hingga 60. Ayat 45 hingga ayat 60. Inilah intipati dakwah dan seruan Nabi Isa AS. So di start dengan ayat apa? 45, iaitulah ayat berkenaan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Jadi Allah Taala sebutkan first
berkenaan dengan bagaimana wahyu yang diturunkan kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, bahawa datang daripada malaikat Jibril memberikan khabar gembira berkenaan kalimah daripada Allah, yakni kalimah yang dicipta daripada Allah, yang dinamakan dengan Al-Masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, yang kedudukannya adalah sangat mulia, dan sangat tinggi, sama ada di dunia dan juga akhirat. Wa minal muqarrabin, termasuk di kalangan mereka yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah termasuk di kalangan nabi-nabi dan rasul, dan Nabi Isa alaihi salam adalah rasul. Baik. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. So, kemudian disebutkan berkenaan dengan mukjizat Nabi Isa alaihi salam, yang boleh berkata-kata ketika di dalam buaian, dan dan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Kemudian disebutkan berkenaan dengan realiti ibunda Nabi Isa alaihi salam, iaitulah Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. So, mengisbatkan berkenaan dengan qudratullah, iaitulah satu, untuk melepaskan segala tuduhan terhadap Maryam yang telah disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam sebagai penzina, dan tuduhan yang keji. Itu menafikan, ayat itu menafikan. Kemudian Allah Taala sebut berkenaan dengan apa kelebihan Nabi Isa alaihi salam, wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Itu hakikatnya Nabi Isa alaihi salam diajar dengan kitab, al-hikmah, Taurat dengan Injil. Wa rasulan ila bani Israel. So, ini hakikat dia. Rasulan wa rasulan ila bani Israel. Dan dia seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Dia rasul kepada Bani Israel. Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan jelmaan Tuhan. Dia bukan kita kata inkarnasi Tuhan. Bukan. ورسولا إلى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وآتيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه hadza siratun mustaqim. So, itu poin dia. Ayat 51 tu menjelaskan lagi seruan Nabi Isa alaihi salam bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, fa'buduh, sembahlah dia, tauhidkanlah Allah semata-mata, jangan syirikkannya dengan sesuatu apa pun. Hadza siratun mustaqim. So, ini adalah seruan Nabi Isa. Sampailah ayat 60 berkenaan dengan apa yang berlaku pada Nabi Isa. Itu kita kata secara ringkaslah, rumusan, kita kata intipati ajaran Nabi Isa alaihi salam. Itulah ajaran tauhid yang murni, yang bersumberkan daripada wahyu ilahi, itulah manhaj dan petunjuk yang terkandung di dalam Taurat dan Injil sebelum ditahrif, sebelum diubah. Baik. Bahkan dalam Injil juga ada isyarat yang jelas yang mengakui sifat kemanusiaan Nabi Isa dan ibunya Maryam, kerasulan dan seruan tauhidnya kepada Bani Israel, yang sangat banyak kalau kita nak quote, tapi kerana tak sempat kat sini, kalau kita nak baca satu-satu makan masa. Tapi insya-Allah mungkin kita boleh share dalam siri, ataupun kita buat yang lebih panjang sikit ke, lebih masa ke, kita boleh prepare untuk kita share kan. Malam ni agak tergesa-gesa sikit, so kita tak sempat. Kita hanya just sempat buat slide yang simple macam ni. Baik. Kemudian kita tengok berikutnya, bagaimana paganisme menyelunsup masuk dalam ajaran Nasrani. So ana ambil dua gambar ni untuk ana tak payah maksudnya senang nak cerita. Kita tunjuk gambar. Baik, ada dua sumber ataupun faktor, ataupun kita kata punca yang menyebabkan paganisme ini mudah menyelusup masuk dalam ajaran Nasrani. Yang pertama adalah peranan Paul the Apostle, ataupun Paul of Tarsus, ataupun Saul of Tarsus, ataupun Paul the Apostle,
Iaitulah kita makruf Paul ni dia adalah sosok tubuh yang dalam Islam dia diibaratkan seperti Abdullah bin Sabah. Simple. Nak faham mudah. Paul the Apostle ini dia dalam, kita boleh samakan dia macam peranan dia macam Abdullah bin Sabah di dalam Islam. Yang mana Abdullah bin Sabah kita tahu, kita kaji, kalau siapa yang mengkaji tentang Syiah Rafidah tahu, dalam kitab misalnya Syekh Al-Razihi, Ali Al-Razihi, seorang ulama Yaman, ada menjelaskan tentang mengisbatkan tentang syakhsiyah ataupun peribadi Abdullah bin Sabah yang berperanan menyelusup masuk dan merosakkan kita kata pegangan umat Islam pada ketika itu, iaitulah pada zaman Uthman ibn Affan. Kita tahu fitnah yang dibawa Abdullah bin Sabah. So kita tak mau bincang tentang Abdullah bin Sabah, tetapi Saint Paul the Apostle ini, ataupun Saul, ataupun nama asalnya Saul, ataupun Saul of Tarsus, yang berasal daripada Tarsus di Turki sekarang, dan kemudian dikatakan dia telah menukar namanya menjadi Paul. Dia adalah sebenarnya dia adalah seorang ex Yahudi, mantan Yahudi yang sangat-sangat fanatik, sangat-sangat taksub dengan Yahudinya. Bahkan dikatakan dia adalah Yahudi di kalangan mazhab Farisi. Maksudnya dia daripada aliran Farisi, yang kita tahu Farisi ini adalah aliran yang paling ekstrim dalam aliran Yahudi. Jadi Paul ini dia adalah, kalau kita tengok banyak teori tentang Paul ni, ada yang kata dia adalah ejen Roman, ejen Yahudi, ejen Roman, sebab dari sudut kita kata dari sudut syakhsiah ketokohannya itu dia, dan juga kalau kita lihat dia menukar namanya, dan kalau kita tengok dia juga adalah seorang yang dia pernah digelar sebagai the bounty slayer, ataupun kita kata dia adalah orang yang banyak menghukum orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, sebelum dia mengisytiharkan kenasranian dia. Sebelum dia mengisytiharkan, dia adalah salah seorang daripada Rasul ataupun salah seorang daripada utusan Nabi Isa. Yang kalau kita ringkas tentang Paul the Apostle ni, ringkas berkenaan dengan peribadi dia ni, tokoh ini, dia adalah dalam ajaran Nasrani, dia adalah dianggap sebagai Rasul. Dia dianggap sebagai Rasul bagi Tuhan Yesus. Dia orang punya bahasa lah, kan. Dia dianggap sebagai, sebab apa? Sebab setelah dia telah membunuh orang-orang Nasrani pada awal kemunculan pengikut Nabi Isa, dia mula-mula dia memang menentang, dia memang anti orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengikut Nabi Isa, Nazarin tadi. Baik, apa yang berlakulah pertentangan antara dia dengan beberapa pengikut Nabi Isa, yang ketika itu Nabi Isa dah wafat, ataupun dah dinaikkan ke langit. Tapi kalau ikut base mereka punya naratif, inilah telah mati, kan. Baik, bagi orang Yahudi disalib, kan. Kemudian bagi mereka pun Nasrani sekarang pun mereka terima disalib, kemudian dan berikutnya dibangkitkan semula. Baik, tetapi kita sebagai orang Islam, kita kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, baik, syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaih. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan dengan salah satu daripada orang yang menangkapnya, ataupun salah satu daripada muridnya ataupun hawarinya, dirupakan dengan seperti rupa Nabi Isa, kemudian baru ditangkap. Kerana Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit, bar rafa'allahu ilaih. Itu dalam akidah kita. Baik, so kenapa dengan Saint Paul ni? Saint Paul ni bila dia dah buat kejahatan yang sangat dahsyat, dia telah membunuh pengikut Nabi Isa, kemudian dikatakan dalam perjalanan dia ke Damsyik, ke Dimash, dia telah terjatuh daripada kudanya ketika dia melihat, kononnya dia telah melihat Nabi Isa. Dia telah melihat Nabi Isa secara yaqadhah, secara jaga. Kemudian di situlah dikatakan sebagai titik perubahan Paul ini
akhirnya dia menjadi salah seorang daripada kononnya adalah murid Nabi Isa, diisytiharkan, walaupun ada berlaku pertentangan antara dakwaan dia itu dengan beberapa murid Nabi Isa seperti Barnabas dan sebagainya. Kalau kita tengok James the Just ataupun James the Just pun ada, itu ada perbahasan yang panjang lah. Tapi kita nak bagi tahu murid-murid asal Nabi Isa pun menentang ajaran yang dibawa oleh Saint Paul ni. Antaranya yang dia banyak ubah lah, maksudnya antaranya dia cuba bawa konsep, kalau kita tengok konsep Tathlith ataupun Trinity mula didatangkan oleh beliau. Kemudian itulah kita kata macam mana dia boleh, daripada dia lah kalau kita tengok balik macam mana dia boleh menghalalkan perkara yang haram, yang diharamkan di dalam ajaran Nasrani. Kemudian dia contohnya macam dia memansuhkan hukum khatan ataupun khitan. So dia, itulah yang menyebabkan berlakunya konflik antara beliau dengan tokoh-tokoh ataupun murid-murid Nabi Isa yang lain. Itu kalau kita tengok dari sejarah tak ada apa-apa pertentangan lah, maksudnya memang itu berlaku. Kalau kita tengok pengkaji-pengkaji Dian pun, agama Nasrani dan juga Yahudi pun mengakui perkara tersebut. Memang kalau kita tengok sebahagian teori lagi mengatakan Saint Paul ini memang adalah agent Roman, kerana dia ada Roman citizen. So kita kena faham Rom ketika itu memang sangat-sangat memerlukan sokongan daripada agamawan Yahudi, rabai dan juga pihak-pihak yang kita kata ada kepentingan dan juga pihak-pihak yang ada pengaruh, seperti orang yang seperti Saint Paul ni sangat-sangat diperlukan. Sebab itu adanya teori yang mengatakan Saint Paul ni sebenarnya dia adalah Roman agent. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan dia adalah double agent. Double agent maksudnya dia satu dia berkhidmat untuk Yahudi untuk merosakkan ajaran Nasrani. Yang kedua dia adalah daripada Roman, pihak Rom, pihak Empire Rom, yang kita tahu Rom ni memang sangat-sangat licik lah dalam politik dia orang. So kita kena faham, kita kena faham juga tabiat Roman Empire ni. Kita kena faham dari sudut dia punya kelicikan mereka dalam politik tu sangat-sangat. Bahkan kalau kita tengok apa yang berlaku dalam politik sekarang ni pun banyak diambil daripada kelicikan ataupun kita kata strategi politik yang ada pada zaman tersebut, ada pada zaman ini pun sebenarnya dah didahului pada zaman Rom lagi. So itu kalau kita tengok balik, kita boleh umpamakan dia adalah satu Saint Paul ni dia adalah satu, kita kata satu intruder, penceroboh, yang menceroboh ajaran Nasrani, dan dialah yang membuka pintu bagaimana paganisme ni masuk ke dalam ajaran Nasrani. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Constantine the Great. So Constantine the Great ni ana rasa masa tak sempat kita nak cerita, kita ringkaskan. Constantine the Great ni dia adalah apa? Adalah Maharaja Rom setelah dalam lebih kurang kurun yang keempat Masihi, tak salah 300 lebih Masihi. Setelah waktu tu kalau kita tengok Rom ni terbahagi kepada zaman tu Rom terbahagi kepada empat, divided kepada empat kerajaan yang mustaqil. Kalau kita tengok dia terbahagi kepada dua, terbahagi kepada Eastern dengan Western, Eastern Rome dan juga Western Rome. So dia ada empat pembahagian, yang mana setiap empat bahagian ni diperintah oleh pemerintah yang mustaqil, pemerintah yang tersendiri. Dia ada dia punya ketua dia tersendiri. So bapa kepada Konstantin ni menguasai bahagian Western, bahagian barat kerajaan atau Empire Rome. Dan setelah bapaknya meninggal, maka diisytiharkan Konstantin, yakni anak-anaknya itu sebagai maharaja bagi seluruh Empire Rome. So kat situlah berlakunya konflik dan berlakunya kita biasalah Rome ni kalau kita tengok memang dia antara sesama mereka pun mereka banyak kalau kita tengok dalam catatan sejarah Rome ini berlakunya civil war, berlakunya perang saudara disebabkan untuk meluaskan peluasan dan pengaruh. So mereka berperang sesama mereka, itu biasalah kalau kita tengok, ini memang biasalah. Sebab itu Konstantin ni dia untuk meluaskan pengaruhnya, kalau kita tengok dia banyak menyebarkan
propaganda yang biasalah, standard lah pemerintah ni, orang pemerintah ni dia nak kena jaga kedudukannya itu, jadi dia kena gunakan apa sahaja cara. Antaranya dia mendakwa ketika dia nak memerangi Measures tak salah, salah satu pemerintah di bahagian Eastern yang masuk Eastern, so berlaku perang. So apa yang berlaku, dia cuba untuk menarik sokongan majoriti rakyatnya. Dan ketika itu kalau kita tengok ajaran Nasrani ni pada sebelum Konstantin ni mengisytiharkan Nasrani sebagai ajaran rasmi, ajaran rasmi empire-nya. Kalau kita tengok Nasrani ni diseksa lah, orang-orang Kristian, orang Nasrani ni diseksa, dijadikan bahan makanan untuk gladiator kan, kemudian dijadikan sebagai pelacur, dijadikan sebagai hamba. Seorang Nasrani ni memang ditindas ketika itu. Sebab itu kalau kita tengok balik apa yang berlaku ketika itu, dikatakan yang ni satu khurafat lah. Ni yang gambar yang anda tunjuk ni khurafat lah sebenarnya. Maksudnya setelah itu pihak gereja, setelah beberapa kurun setelah itu, pihak gereja cuba untuk mendatangkan satu kisah yang menarik untuk menunjukkan kebenaran ajaran mereka, iaitulah apa yang mereka pegang, salib itu, iaitulah betapa sacrednya salib ni, iaitulah menceritakan tentang kononnya Konstantin ini telah bermimpi. Dia dapat vision, dapat satu mimpi, kononnya malaikat turun daripada langit bawa salib. Jadi itu kisah yang memang telah diterima di dalam naratif Kristian. Setelah sekian lama tanpa ada mana-mana pihak dalam gereja yang menafikan, sehinggalah pada zaman yang mutakhir ini ada pengkaji-pengkaji yang mula, even pengkaji Nasrani sendiri pun, pengkaji di Yahudi Nasrani sekalipun, mereka pun menafikan ataupun mempertikaikan kisah ini. So kita orang Islam ni relax lah, sebab kisah ni tak ada sanad, simple je kan. So kita boleh tolak lah, al-isnadu minad-din laula al-isnad laqala man sya'. Kalau tak ada sanad, habislah semua orang boleh cakap. So kisah ni hanya khurafat. Kisah ni kononnya bila Konstantin ini telah dinasihati oleh ibunya. So ada konflik lah dalam keluarga dia. Ibu dia ni telah nasihatkan dia untuk bertaubat ataupun untuk berpegang dengan ajaran Nasrani. Maksudnya dia pun terima, ataupun dia pun masa tu dia masih belum terima, tetapi dikatakan dia mimpi. Mimpi kan. So mimpi kononnya salib tu turun daripada langit. Dan daripada hal tersebut dia menjadikan salib tu sebagai satu simbol dalam tenteranya. Dikatakan start daripada situlah dijadikan simbol salib itu sebagai simbol agama Nasrani. Sebelum tu kalau kita tengok mak dia yang mengasaskan simbol tersebut. Kemudian kerana kita tahu bahawasanya simbol salib ini sendiri adalah satu kaedah hukuman. Macam kita kata kerusi elektrik zaman sekarang, itu je kan. Dia tak ada apa special pun, dia tak ada apa speciality pun. Tetapi disebabkan unsur-unsur paganisme tadi, maka salib itu disacredkan, disucikan dan dianggap sebagai suci. So didatangkan kisah ini, direka-rekalah kisah ini. Kononnya Konstantin ini telah bermimpi, kononnya angel turun daripada langit, kemudian membawa salib. Kemudian setelah itu dikatakan ekspedisi peperangan yang beliau pimpin menang dengan jayanya. Dan fakta yang berlaku menunjukkan sebaliknya, iaitulah Arch of Constantine di Rome, Itali, menunjukkan, kalau kita tengok balik ini dari sudut arkeologi lah, kalau kita tengok dari sudut fakta arkeologi, Arch of Constantine di Rome ni, dia dibina setelah kejayaan Konstantin meluaskan empire-nya, mengalahkan seteru-seterunya. Lalu dia pun binalah tugu ini di Rome, di Itali. Bila dilihat dan ditinjau, pengkaji cuba nak cari ada tak tanda salib, tak ada. Sama ada mereka tengok detail, mereka naik atas crane, mereka tengok detail, ada tak tanda salib. Sebab tugu ini menceritakan bagaimana kejayaan
Konstantin mengalahkan musuh-musuhnya, yang kalau kita tengok balik betul-betul dibina setelah dia dapat berjaya mengalahkan seteru dia, Massicius ataupun Mencius, tak salah nama dia, anda pun tak ingat. Jadi dikatakan itulah yang berlaku, tetapi tak ada lambang salib, kan. Baik. Jadi kemudian paganisme dalam ajaran Nasrani banyaklah kalau kita nak sentuh satu-satu. Contohnya macam Trinity. Konsep Trinity ni sebenarnya bukan baru, ada dalam agama Mesir kuno, Egyptian Trinity, bahagi kepada Osiris. Trinity ni apa? Iaitulah Tritunggal lah. Kita kata kepercayaan bahawasanya Tuhan ini ada tiga dalam satu, ataupun tiga, yang maksudnya ada oknum tiga oknum. So ini Trinity kita tahulah taslif, disebut Tritunggal. So ini yang ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. So anda tak sempat nak sentuh Trinity ni, mungkin kita sambung pada akan datang. So ada dalam ini kita kata paganisme ni, paganisme ada dalam Trinity. So Trinity ni bukan konsep yang awal. So dia adalah konsep, bukan konsep yang didatangkan dalam Nasrani saja, bahkan dia datang awal lagi, sebelum kemunculan Nasrani lagi. Kemudian dalam ajaran Hindu misalnya Brahma, Vishnu, Shiva, ini Trinity dalam Hindu. Kemudian dalam ajaran kalau kita tengok dalam Babylon, dalam Babylon, kemudian dalam ajaran Parsi pun sama, dan adanya Mithra dan sebagainya, dan kita akan sentuh sedikit dalam kelas kita akan datang insya-Allah, di media sunnah insya-Allah. Baik, ana rasa dah habis waktu dan anda terlewat, anda ada kelas kuliah online sambung dekat media sunnah dengan kita nak baca risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Zoom dan juga di YouTube insya-Allah. Kita sambung dekat sana. Jadi anda rasa cukup setakat itulah pada malam ni. Anda tak sempat nak buat maksudnya secara ringkas saja, maksudnya macam mukaddimah saja. Kita nak bincang tentang paganisme ni panjang. Kalau kita nak tengok dalam buku-buku yang ditulis sangat banyaklah. Kalau kita tengok dalam buku yang anda sebut tadi, Al-Usulul Wathaniyah fil Masihiyah, yang ditulis oleh 3 penulis ataupun kaji perbandingan agama di kalangan bukan muslim. Baik, wallahu taala alam. Jadi anda rasa cukup setakat itu perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu di medium yang lain, ataupun di waktu yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.